Kita sambung ke surat 206 lah. Betul. Atas sekali ya. Wa amma burhan wujubil amanah lahum alaihi salatu wassalamu wala annahum law khanu bi fi'li muharram aw makruh lam qalab al muharram aw al makruh ta'atan fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Dan adapun tanda wajibnya amanah bagi mereka, yakni para rasul alaihi salatu wassalam, maka kerana bahwasanya mereka itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, ya, nescaya bertukar yang haram atau makruh itu jadi taat pada hak mereka itu alaihi salatu wassalam. Faham ya? Antara 4 sifat yang wajib bagi rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang terunggul sekali sifat amanah. Dalam 4 tu, amanah tu yang paling penting, nombor 1. Sebab tu ada setengah kitab, dan kitab Faridah Faraid, dia awali dengan sifat siddiq, kemudian sifat tabligh yang kedua, yang ketiga baru dia masuk amanah. Dekat tu ya, fatanah dia tak sebut. Kerana penting sifat amanah. Jadi bila ada amanah, dia akan bercakap benar, dia akan menyampaikan kebenaran, betul tak? Orang amanah, dia akan cakapnya betul. Itu maknanya amanah penting. Orang yang amanah juga, dia akan menyampaikan daripada Allah. Ya, wa tabu'u la'alakum tahtadun, kata Allah. Ikutlah dia, nescaya kamu mendapat petunjuk. Dia suruh ikut Nabi tu, makna kata mestilah Nabi itu seorang yang amanah. Kalau tidak amanah, macam mana kita disuruh ikut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dalilnya amanah Rasulullah tu, bila amanah dia penting bagi Rasul semua, maka diikuti dengan sifat siddiq. Dia mesti betul, mesti benar. Sebab amanah itu di antara inti amanah yang menjadikan sebagai hak amanah adalah benar. Paling penting sekali. Kemudian kedua, barulah masuk kepada tabligh, menyampaikan. Ya. 3 perkara tu sebut. Fatanah ni memang sifat dia lah. Dia mestilah orang yang cerdik, bijak. Kalau tak cerdik, bijak, macam mana nak menyampaikan? Ya? Macam mana nak menyampaikan daripada Allah? Maka Rasul-Rasul tu mesti seorang yang bijaksana, pintar, genius. Ya? Maka itu kata Allah, dia tak boleh buat benda yang haram lah. Kalau mereka lakukan perkara yang haram atau makruh, bertukar jadi taat, kita sebab disuruh ikut. Kita disuruh ikut mereka. Jadi kita kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu sudah dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka buat benda yang haram, kita kena ikut. Itu satu perkara yang tak betul. Maka itu tidak adalah kepada mereka perkara yang haram. Jadi dalam kehidupan ambil Rasulullah saja sendiri, yang paling dekat dengan kita Rasulullah. Dan Rasulullah ni maknanya kata dia tak akan buat perkara yang haram, tidak akan buat perkara yang makruh, dan tidak buat perkara yang sia-sia. Harus dia buat, harus itu sifat dia lah. Yaqul innama ana bashar mithlukum. Bezanya yuha, diwahykan kepadaku oleh Allah, aku ni Rasul. Aku macam kamu ya. Semisal kamu lah, bukan sama dengan kamu. Itu juga lah. Rasulullah ni adalah al-bashar laisa kal-bashar. Dia manusia, bukan manusia biasa. Tu nak faham tu lah. Dia mesti manusia yang luar biasa, Superman. Yang tu the real Superman bagi dia Rasul-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata musannif lagi, لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب ثالث. Kerana bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan berbuat yang haram.
dan tidak menyuruh ia buat dengan makruh, dan dalil ini dengan dirinya jadi dalil wajib yang ketiga, iaitu tabligh. Dengan adanya amanah ini secara langsung akan datanglah perintah daripada Allah, ya, kum fa'anzir, bangun, beri ancaman, beri peringatan. Justru itu Rasul-Rasul kenalah menyampaikan. Bila menyampai, tentulah dia akan menyampaikan yang benar, ya, daripada apa yang diperintah daripadanya, kerana dia ada sifat lagi, sifat sidq, benar. Benar pada perkataan, benar pada amalan, benar pada perintah, benar pada tegah, benar pada adab, benar pada akhlak, ya, benar pada apa juga menyampaikannya daripada Allah kepada kita. Kebenaran ini adalah merupakan sebagai sifat yang paling hakiki bagi seorang Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yakni dalil atau wajib amanah bagi sekalian Rasul itu bahawasanya jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya adalah kita disuruh dengan mengikut pada yang haram atau yang makruh, kerana kita diperintah suruh ikut. Dan keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh itu tiada sah pada syarak. Memanglah, masa mana boleh disuruh ikut orang buat kerja haram? Bukan kata sekadar menyalahi syarak, menyalahi akal. Akal yang waras tentu akan menyebut perkara itu tidak betul. Mana boleh suruh ikut? Dia buat benda tak elok, suruh ikut. Ini sudah menyalahi, ya, akal budi. Bukan akal ni. Akal ni itu dah, dia bunuh habis orang perempuan, budak-budak, kanak-kanak itu Israel, kerana tidak ada akal budi. Akal budi dia pakai tiga ni, ya, akal tiga di kepala ni. Akal fikri, akal gharizi, akal sulami. Ini tiga akal dia pakai di atas. Itu untuk dunia, untuk mentadbir, untuk menilai, untuk mengatur, untuk menyusun, untuk mengamati, untuk memeriksa, untuk mengkaji, untuk menguji. Itu tiga tu. Akal budi dia buat sini, ya. Ya. Akal di sini dua yang paling penting, iaitu akal budi yang pertama, akal nurani yang kedua. Kedua-dua ni, pertama akal budi tu, dia akan kontak dengan Tuhan, ada kontak dengan Allah. Dalam Quran sebut ulul albab, ya, advanced thinking, dia punya satu pengetahuan lebih, ya, iaitu akal budi, Arabnya ulul albab. Bila ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, akan adalah muamalah yang dihubungkan sebagai adab. Muamalah dengan Tuhan itu kita panggil hikmah. Maka tu Allah pun kata tadi, wa may yu'tal hikmah tu'til hikmata man yasha'. Diberi Allah hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, maka dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa dia buat semua jadi kebajikan, pasal ada hikmah. Kalau tak ada hikmah, buat tak ada kebajikan, tak jadi pahala, ya, tak jadi ma'ruf. Maka tu kena ada hikmah. Kita perlu kena ada hikmah. Hikmah tu dia adalah kurniaan Allah. Ini kita panggil secara langsung satu urusan yang termasuk dalam ilmu laduni. Maaf. Ilmu laduni, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Apa dia buat jadi hikmah. Makan dia hikmah, tidur dia hikmah, bekerja dia hikmah, ya, bercakap dia hikmah, ya. Itu artinya orang yang sudah dianugerahkan Allah dengan hikmah. Hikmah tauhid. Ya, itu dia. Boleh faham, ya? Di sini kita boleh lihat, boleh rujuk dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Askandari. Di situ dia akan didedaskan macam mana boleh jadi hikmah, bagaimana dia bergerak hikmah tu dalam jiwa kita, dalam nurani kita. Itu pakai dua ni. Yang ni orang kafir yang tidak ada. Orang-orang yang beriman, tidak semua orang beriman yang ada dua ni, ya. Di situlah menjurus yang paling penting, yang kuat kali ini. Dalam hadis mengatakan, awal perkara yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia ialah amanah. Bila angkat amanah,
Tak ada apa dah, khusyuk apa pun tidak ada. Ya, dalam karakter sifat orang yang beriman, mukmin, dalam surah Al-Mu'minun ada sebut kan. Orang di situ dia tak sebut orang sidik, dia tak sebut orang yang orang bijak. Antara karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Adapun orang beriman, iman yang sukses, qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya sukses, berjaya, iman yang berjaya, yang membawa kepada kejayaan dunia akhirat. Iman tu, orang yang ada iman macam ni, di mana mereka tentang amanah dan janji diperaikan, cukup jaga. Itu dia. Tengok, orang beriman dia ra'i amanah, dia ra'i kepada ra'un, kepada janji. Dua perkara ni boleh nampak. Bila ada amanah, dia tepati janji, orang ni memang imannya iman sukses, iman yang berjaya. Tapi dia datang kemudian, sebelum tu ada lagi lah sifat-sifat lain. Ya, macam Nabi Rasulullah, dia tak buat kerja-kerja haram, dia tak buat kerja-kerja makruh, dia tak buat kerja lara. Maka Allah sebut yang lara. Lara ni kadang kalau lebih jadi haram lah, kalau kurang jadi makruh. Nampak tak? Ha, tu dah. Ha? Apa dia buat Pak Long, duduk saja, tak buat apa. Tu lara tu. Hang tak tahu lah bila-bila masa ni dah. Wa likulli ummatin ajal, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap kita ni ada punya ajal, sampai ketika ajal musamma, datang malaikat maut, pisahkan roh dan jasad kita. Ketika itu dalam keadaan lara, sia-sia. Ya, na'udzubillah. Dia bukan U-turn balik lah, sekali U-turn dia, hidup ni sekali U-turn, dia bukan dua kali. Ya, barulah jelas ya. Itu dia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami dah dengar, kami dah melihat. Ya, inna muqinun. Sekarang baru kami yakin nak buat apa. Dalam kubur baru nak yakin. Ya, dia kena hakul yakin daripada awal. Ya, maknanya bila-bila masa kita akan kembali kepada Allah, jangan tangguh, jangan buang masa. Buang masa tu mubazir yang paling besar. Buang duit tak apa lagi. Nah, duit boleh mai balik. Nah, buang apa-apalah yang lain, ada dia punya return balik, ada dia punya ganti, dia punya badal balik. Tapi kalau buang masa tak ada ganti lah. Ya, itu kerana kita kena faham tu betul-betul tu ya. Masa tu adalah pedang, kata Nabi. Kita kata orang putih kata time is gold. Kecil lagi tu. Time is gold pun kecil lagi. Ya, al-waqt sayfun, Nabi kata. Waktu itu adalah pedang. Dia potong tak boleh sambung lah. Yang dia potong benda lepas tu lepas lah. Tak boleh nak sambung, tak boleh ambil balik. Benda yang dia potong tu benda yang rosak. Dia benda yang rosak nak sambung apa-apa balik. Ya, itu ertinya kita kena faham. Baik, sambung. Jadi katanya musannif, yakni dalil atau wajib mereka itu dia tak buat kerja-kerja makruh, tidak sah pada syarak. Kerana firman Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Kata olehmu ya Muhammad bahawa Allah Ta'ala itu tidak menyuruh ia dengan yang jahat, iaitu yang haram dan yang makruh. Maka adalah perbuatan mereka itu seperti demikian itu tiada jatuh ia sekali-kali. Dia tak buat kerja haram, tak buat kerja makruh, tak buat kerja lara, sia-sia. Itu pesanan Rasulullah bagi orang dengar khutbah, khutbah Jumaat, tiap-tiap khutbah Jumaat. Bagus itu pesanan tu. Hadis tu cukup penting. Waktu mula zaman Nabi tak ada lah, tak keluar Datuk Bilal pegang tongkat. Dia tak kata lah kan, jangan kamu berkata lah kepada saudara kamu diam sekalipun, dia makan itu lara. Nampak ya? Sebab perintah daripada Allah. Wa idza qura'al Quran fastami'u. Disuruh kita dengar Quran di sini mengikut tafsiran khutbah Jumaat. Ayat ni ya,
Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cuba buka tafsir tengok. Ya, apabila dia baca Quran kepada kamu, hendaklah kamu dengar dan taat, mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah. Quran di sini adalah khutbah Jumaat. Tafsir dia. Nampak? Bila dengar, dan itu kamu kena dengar, bukan kata dengar saja, kamu kena taat. Taat artinya melaksanakan, implementation. Nampak? Ya, implementasi kepada apa yang diperintah. Ini dia pentingnya kita mentadabur Al-Quran baru betul, ya. Itu paling penting. Maka iaitu dikata tadi ini, dan kata musannif bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh iakan kita, disuruh kita ikut, dikehendaki dengan kata kita di sekalian umat, bukan ini umat Muhammad jua, semua umat kena patuh kepada Nabi, sebab Nabi bukan diutus untuk orang Islam saja, ada kepada jin, kepada manusia yang mukmin ataupun yang bukan mukmin. Rasulullah diutus kepada semua alam sejagat, ya, sama ada alam manusia, alam binatang, alam hayawan, nabatat, jamadat. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, ya, itu sebagai Rasul, sebab disebut rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Pada malam berzanji, malam apa? Lahirnya Rasulullah, maulid baginda besar Nabi. Kata Ja'far Barzanji, mufti Madinah, mazhab Syafi'i. Madinah ada dua mufti. Dia paling awal sebelum dia jatuh pada tangan Wahabi, mufti ada dua orang di Madinah. Pertama mufti Syafi'i, ya, Syekh Ja'far Barzanji. Kalau kita masuk tanah perkuburan Baqi', dia ada belah kanan sekali, ujung kanan sekali, itu kubur dia. Bila tak tulis ada kubur tu, nah, ada dalam plan tu, ada plan dalam kitab, buka kitab ada plan. Ja'far Barzanji. Yang kedua mufti mazhab Maliki, dua orang. Hanafi tak ada. Di Mekah ada Hanafi, ada rumah Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Di Mekah ada 4. Dalam kawasan keliling Kaabah tu ada 4 bangunan. Dululah, sekarang dah tak ada lagi. Mai Wahabi dia buang lah semua, tak ada mazhab lah, ya, tak ada. Tapi dia masih ikut mazhab Hambali lah, Wahabi ni tu, ya. Dalam segi amalan dia pakai Hambali, tapi dia tak kata Hambali. Dia kata sunnatu Rasulullah, sunnah Rasulullah. Kami ikut sunnah. Nampak tak? Sunnah suruh ikut Nabi, kami ikut Nabi. Sunnah suruh ikut sahabat, kami ikut sahabat. Sahabat buat tarawih 20, kami ikut 20. Kalau sahabat buat, Nabi suruh ikut sahabat, tidak, dia pilih betul. Nampak tak? Dia buat 20 lah tarawih. Nampak tak? Kerana dia taat kepada Allah, Rasulullah pula perintah kepada kita pula, ati Allah Ta'ala Rasul, wali amri, ikut pula pemerintah kalau perkara itu betul, ya, ya. Kemudian suruh ikut Khulafa' Rasyidin. Khulafa' Rasyidin ni sampailah kepada mengikut ijma', sampailah kepada 4 orang ni, 4 orang. Kemudian tambah lagi mengikut ittifaq, sepakat mengatakan 2 lagi, Hasan Husain. Mengikut 1 lagi pendapat mengatakan Umar Abdul Aziz, ya, termasuk dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Umar Abdul Aziz termasuk dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Itu bukan ijma' lah, ittifaq, sepakat para ulama. Maka itu dia diletak sebagai mujadid Islam yang pertama. Umar Abdul Aziz adalah mujadid Islam yang pertama. Kemudian baru jatuh kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian jatuh kepada Ali bin Bashar Abul Hasan Al-Sy'ari. Turut sampailah kepada kita sekarang Dr. Wahbah Zuhaili, rahmatullah, matilah, ya. Yang baru ni tak tahu siapa lagi. The next one tak tahu siapa. Itu mujadid setiap 100 tahun akan bangun satu mujadid pembaharuan. Dia akan membalikkan kita kepada Islam, dia akan mula menghindahkan kita kepada Islam, dia akan mula menunjukkan kita kepada Islam, dia akan mula memamerkan kita kepada akhlak-akhlak Islam. Ini mujadid.
setiap 100 tahun. Faham ya? Baik. Jadi makanya kata tadi ini, dikenakinya kita itu sekalian umat, bukan ini umat Muhammad jua, maka hanyalah dan jika tiadanya saya tidak sah katanya dengan mengikut mereka itu. Dipanggil mereka. Ya, hingga akhirnya kerana bahawa umat tiada lazim akan dia oleh mengikut dengan yang lain daripada Nabi kita Muhammad SAW, ya, seperti Musa dan Isa. Jadi keadaan sekarang ni, bila kita ikut sekarang punya sekarang ni, yang kita ikut, yang wajib kita kena ikut Nabi Muhammad sajalah. Nabi dan bila kita tak ikut lah, sebab sudah mansuh, ya, dia punya ajaran syariat dia sudah mansuh, ya. Kitab-kitabnya pun sudah mansuh. Semua Quran juga yang turun daripada langit, semua Quran. 104 buah kitab tu Quran semuanya Quran. Dalam bahasa Arab panggil Quran lah. Ya. Bila turun kepada Nabi Musa AS, dipanggil Taurah, ikut bahasa Nabi itu sendiri lah. Oleh kerana Nabi Ibrahim berbahasa Ibrani, Hebrew, maka Quran pun turun masa itu, namanya dalam bahasa Hebrew Taurah. Quran juga ada, masalah faham ya. Tapi apabila sudah banyak berlaku pemalsuan, ya, jenayah tafsir, jenayah ayat, jenayah, maka Quran itu diperbaru, satu revision baru pula, turun kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Bermandangkan Isa ibnu Maryam itu berbahasa, Nabi itu berbahasa Suryani, Aramik, maka turun Quran itu dalam bahasa Suryani, dipanggil Injil. Juga diubah sesuai bagai-bagai lagi lah, ya. Maka turun lagi Quran, dia buat satu revision baru pula, tinggal 2 lagi. Revision yang ketiga turun kepada Nabi Allah Daud AS. Memandangkan Nabi Daud itu pula berbahasa Kibti, bahasa Mesir tua, maka Quran itu dinamakan Zabur ataupun Mazmur. Pun juga berlaku pemalsuan yang banyak. Itu semua ada dalam Bible, Old Testament. Kemudian baru dah turun dalam Old Testament itu terdapat 50,000 kesalahan mengikut Syekh Ahmad Didat. Ya, dalam Bible tu terdapat 50,000, bukan 5,000, 50,000 kesalahan. Masya Allah. Ya, sehingga dicabar oleh Pope masa tu, Pope cabarnya. Tak apa, kita berhujah, kita boleh hujah. Aku nak dedahkan kepada kamu, Bible tu ada 50,000 kesalahan. Kita buat secara terbuka, bagi semua dengar, panggil semua pengikut, pengikut aku semua ikut, nampak? Kita hujah, bagi semua dengar. Pop seriau, Pop kata kita bawa dalam chamber lah. Kita 2 orang sudah. Kita 2 orang buat apa? Kita 2 orang kalau nak bincang, kita buka open, secara open tu audience, semua masyarakat dunia boleh tengok, kan? Pop tak berani. Sampailah Pop bermati, sudah dia pun dah mangkat lah, Ahmad Didat, kan? Berani sebab dia tahu ada kesilapan. Maka itu Allah turunkan pula kepada Nabi kita Muhammad SAW, memodernkan balik Al-Quran itu, kitab yang termoden. Tidak ada lagi kitab lebih moden daripada itu, yang termoden, bukan kitab kuno, ya, bukan kitab klasik, dia kitab yang termoden sekali, ya. Kepada Nabi kita dalam bahasa Arabnya disebut Al-Furqan. Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Kerana dia meletakkan antara hak dan yang batil. Dia menyebut yang mana hak, dia mendedahkan yang mendedahkan yang hak, dia buang yang batil. Ini kata tadi, ini Furqan, ya. Dia filterize, dia boleh membedakan di antara hak dan yang batil, ya. Karena sudah ada 3 kitab yang di belakang tu, semuanya membawa perkara kepada batil, banyak kebatilan dalamnya. Na'udzubillah. Faham ya? Baik. Kemudian itu dia kata kita tak boleh ikutlah Musa Isa. So pengikut Isa kena balik kepada Nabi Muhammad, kena ikut Rasulullah.
Ya, pengikut Musa ikut, pengikut Isa juga ikut Nabi Muhammad. Tambah Isa lagi tak ada apa nak ikut, sebab dia tak ada syariat. Nabi Isa tidak ada syariat, macam mana nak ikut dia? Ya, nikah kahwin tak ada, perniagaan tak ada, perang tak ada, Isa tak ada. Ya, nak ambil ilmu peperangan tak ada, Nabi Isa tak perang, bergaduh, tak pernah bawa senjata, nampak, tak pernah pukul orang. Ha? Nak ambil hal rumah tangga munakahan, Nabi Isa tak menikah. Macam mana nak ambil contoh? Tak ada cerai talak, tak ada, Isa tak menikah. Ya. Nak ambil perniagaan, bahagian muamalah, Nabi Isa tak menjaga. Nampak? Zaman dia adalah barang-barang naik, zaman Julius Caesar masa tu. Caesar yang perintah Rom. Ya. Harga-harga barang naik. Nampak? Dia ada dia punya coin, dia pakai dia punya coin shilling tu, belakang gambar tu ada gambar kepala Caesar. Jadi orang yang mai jumpa dengan Isa komplain, wahai Nabi Allah, tolonglah tengok di barang naik, harga naik barang, tolonglah cakap sikit. Ya. Nabi Isa kata, hang tengok bawa keluar duit hang tu, hang tengok belakang tu ada gambar apa? Gambar hang pergi cari dia lah. Gambar yang ada dalam duit tu lah pergi cari. Dia abang ke dia pasal barang naik, tanya dia, jangan tanya aku. Betul lah. Itu dia antaranya lah. Sebab tu Isa, rupanya Isa ni ada jawatan tugas yang cukup berat. Allah tangguh Ustaz, bagi dia masuk dia kena masuk satu akademi ilahiyah ketuhanan. Tempat dia di langit. Nampak tak? Bukan di bumi. Sebab tu dibawa Isa bin Maryam ke langit pada usia 33. Ya, dia kena ikuti satu akademi ketuhanan dalam merombak agama Allah, ya, dalam meletakkan tonggak Islam di atas muka bumi ini. Maka dia bagi satu tempoh, maka tu dibawa naik ke langit, bukan garanti naik ke langit. Satu masa ketika dia akan turun, dia akan bawa, dia mengemban suatu tugas yang cukup berat. Masa itulah dia berperang. Nabi Isa akan berperang satu dunia. Nampak tak? Tugas Nabi Isa tu berat nak buat. Allah bertaruh, ya. Pasal tu dia awal dia tak buat kerja-kerja ni semua. Allah tak bagi dia melibat dengan peperangan, Allah tak bagi dia melibat dengan perniagaan, Allah tidak bagi dia melibat dengan soal-soal perkahwinan, apa nama masyarakat, apa semua tidak ada. Blank, kosong. Ya, nil. Jadi dia akan turun, ya, dengan tugas yang paling besar. Pertama sekali bunuh segala babi. Mana-mana babi ada seluruh dunia, termasuklah kita di Malaysia, dia mai juga. Di Malaysia negeri 9 ada banyak babi. Negeri 9. Negeri yang paling banyak babi. Dia kena pergi bunuh semua babi tu. Dia main delegasi, operasi dia kena cari mana-mana ada kandang babi, ladang babi, bunuh habis. Jangan taruh. Unsur-unsur najis ni paling besar sekali. Yang telah menggugat, ya, budaya manusia dalam segi pemakanan yang habis, buang. Kemudian patah salib, patah semua salib-salib di mana-mana negeri yang ada gereja. Patah salib tu kata buang ada gereja tu, tak pakai dah. Maknanya tidak ada lagi agama Kristian yang meletakkan dia sebagai Tuhan. Termasuk Ortodoks, semuanya habis binasa. Ini tugas Isa, ya, memerangi pula, ya, peperangan dengan Dajjal. Lagi hebat tu dah. Kemudian memerangi lagi, sudah Dajjal pula jadi ini, ya. Seluruh Bani Israel. Jadi makna kata jaguh yang akan perjuangkan Islam, mendaulahkan Islam, Nabi Isa, bukan Mahdi. Mahdi sebagai pembantu. Nampak tak? Mahdi ini sebagai pembantu. Dia kena ada pembantu lah. Mana boleh dia seorang perang? Dia. Maka dia kena pilih orang yang ahli dalam sunnah Nabi. Imam Mahdi lah. Imam Mahdi lah orang yang ahli dalam sunnah Nabi, mengenal Islam. Maka dia guna Mahdi lah. Sebab tu bila dia turun, masa hari yang dia nak turun, dia turun di satu menara, di satu masjid putih di Syria. Dia turun menara tu, dia tak pakai sorban, rambut dia lurus, ya, ketak-ketak sikit, macam orang baru lepas mandi. Turun, dia hebat, tegap. Orang dia cukup tegap, ya.
memang dia punya kita kata pembawaan dia tadi ni, personality dia, ya, menggambar kepada seorang wira Nabi Isa bin Maryam. Ya, dia akan turun. Orang yang kenal dia sambut dia Imam Mahdi. Ketika dia Imam Mahdi akan ada sambut dia turun. Orang dia tak kenal. Orang dia perhati siapa dia ni, tak pernah tengok. Hebat pula tu dah. Dengan pembawaan perawakan dia tadi ni cukup luar biasa. Ya. Ya. Maka masuk waktu sembahyang, suruh jadi imam tak mahu. Sebab dia tak ada syariat. Kena pilih yang ada syariat. Yang siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi lah ke depan jadi imam, bawa sembahyang asar. Nabi Isa ikut belakang. Baru nak mengenali, kemudian dia akan pergi ke makam Rasulullah. Ya. Pergi makam Rasulullah, bertemu Rasulullah dulu. Kemudian dia akan dapat apa-apa pesanan daripada Rasulullah. Nampak? Rasulullah akan bagi pesanan dekat dia. Akan bagi apa-apa fatwa-fatwa yang khusus untuk dia. Nampak tak? Kerana dia akan jalan tugas, kemudian dia akan mengerjakan haji. Dia tak buat haji lagi. Mengerjakan haji dan umrah. Lepas haji dan umrah, barulah dia jalan tugas dia. Nampak tak? Yang pertama dengan menghapuskan Dajjal. Itu ya. Sampailah kepada ketika yang penghabis sekali yang dia tak boleh lawan dengan wujudnya Ya'juj wa Ma'juj. Masa itu dia pun dah mangkat. Nabi Isa mangkat, keluar Ya'juj dan Ma'juj, habis bertebaran satu dunia Ya'juj dan Ma'juj sampailah ke Taman Selasihin. Tu dia lah. Punya ramai Ya'juj Ma'juj ni penuh bumi, penuh mereka. Mereka makan batu, makan besi, ya. Mereka boleh makan batu, makan besi. Nah, siapa nak dikalah mereka? Tapi Allah hantar satu tentera ya, kalah. Allah hantar nyamuk ya. Tak payah pakai jet fighter apa semua ya. Allah boleh buat di Israel sekarang lah, kalau nak buat. Nah, tapi Allah tak buat. Kenapa? Buka pintu jihad kepada umat Islam. Baru ada jihad mau masuk syurga. Tak ada jihad macam mana masuk syurga? Nampak tak? Jadi Allah tak buat. Terus maksudnya zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, Allah sendiri godam mereka. Umat Nabi Hud, umat kaum Hud, Nabi Hud, kaum 'Ad. Allah Ta'ala binasa langsung. Ya. Umat Nabi Allah Syuaib di Madian, Allah hapus langsung. Ya. Umat Nabi Saleh di Madain Saleh, ya. Kaum Samud habis semua. Tuhan buat sendiri. Firaun pun habis semua, Tuhan buat sendiri. Tapi kenapa umat Muhammad Nabi tak buat? Tuhan tak buat. Tu orang tanya apa siapa Allah tak turun bala terus kepada Israel. Nampak? Telan bumi terus. Dah. Umat Muhammad ni special, dia pada jihad. Dia pada jihad. Maka tu dibuka pintu-pintu jihad kepada kita. Nak tengok kekuatan mana kita nak, kita kena guna kekuatan jihad tu. Hanya umat ni saja ada jihad. Umat Muhammad. Betul tak? Kalau tak ada jihad, macam mana masuk surga? Ya, inilah sebabnya Tuhan orang tak buat. Tapi hantar juga dia punya tentera sikit-sikit. Tentera dia hantar tentera alamiah. Pertama dia hantar angin, kedua dia hantar ayam. Pakai dua sudah. Tak payah pakai jet fighter, nampak? Dia hantar angin dia tu, dia boleh angkat semua. Satu negeri tu dia boleh balikkan Israel tu. Allah boleh buat. Allah hantar ayam, banjir habis. Nampak? Baru ni banjir turun teruk. Kena angin. Angin taufan kena begitu kuat baru ni. Dia angkat habis kereta-kereta, melambung. Nampak? Satu kerugian besar berlaku pada Israel. Tuhan boleh buat. Ini mungkin berkat kerana kita doa. Kita kena doa. Ya, doa kepada mereka. Habis sembahyang tahajud malam tu kita doa. Waktu malam tahajud kita doa kepada mereka ya. Supaya Allah berikan kekuatan, kemenangan kepada umat Islam, ya, membantu dalam peperangan, memberikan keperangan. Allah hantarlah tentera-tentera yang tak nampak dengan mata kasar, tentera-tentera yang berlainan sikap dan sifat mereka, ya, menjadi satu perkara yang menakutkan Israel. Jadi kita ceritalah, ya, semua turun dengan putih. Bahasanya Izzuddin Al-Qassam Hamas. Sekarang timbul lagi banyak lagi brigade. Dia ada 5 brigade yang turun. Ya, selain Al-Qassam ada 4 brigade lagi bantu.
Silakan muazzin dengan segala hormat menerangkan azan, silakan. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah. Kita rujuk terus kepada kitab lagi nah. Yani kita hanya disuruh perintah mengikut, walaupun ada perintah mengikut, maka kita wajib hanya mengikut Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kita dah sebut pada awal tadi, syariat dan kitab-kitab diturun sebelum ini telah pun dimansuhkan, diganti dengan yang terbaru, yang termoden, yang mutakhir, yang otentik, yang qat'iyah. Itu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa, sunnah Nabi, ya. Kita tak bawa sunnah Rasul-Rasul lain, tak boleh bawa. Kecuali dalam mazhab Maliki ada perkara yang diamal oleh Rasul-Rasul lain juga dibawa, ya. Walaupun Nabi tak buat, tapi oleh kerana Nabi Isa buat, maka ada amalan dalam mazhab Maliki, ya. Begitu juga ada perkara yang Nabi Musa buat, Nabi tak buat, Nabi Muhammad tak buat, tinggal. Tapi dalam mazhab Maliki ada dilakukan perkara yang dilakukan oleh oleh Nabi Allah Musa. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hanya kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi, ya. Kiranya kalau Nabi bawa syariat, contohnya syariat Nabi Ibrahim, banyak yang Nabi bawa kepada kita, ada 30 perkara daripada Nabi Ibrahim yang dikekalkan dalam syariat Nabi bawa, ya. Semuanya benda kecil-kecil lah. Khatan antaranya, khatan. Khatan tu semua Nabi buat, kita buat. Jadi kita ikut khatan tu kerana disuruh oleh Nabi Muhammad suruh. Di mana kata walaupun dia adalah merupakan syariat dan sunnah Nabi-Nabi yang lain, tetapi sunnah itu kita lakukan kerana Nabi Muhammad yang buat, suruh buat. Kita ikut Nabi lah. Tapi kalau kita kaji balik, khatan itu sudah ada awal, ya. Tu Adam pun dah khatan, ya. Nabi Musa pun khatan, Nabi Ibrahim pun khatan 2 kali, ya. Tidak. Tapi kita tak ikut yang 2 kali tu. Nampak lah. Dah tentu dah tak mau lah, jenuh 2 kali lah. Kita tak buat lah benda tu. Itu contoh lah katanya. Nabi pun tak bawa kat kita, cuma cerita Nabi Ibrahim khatan 2 kali, tapi kita hanya khatan sekali. Contoh kan, cukup bulu hari-hari, bulu ketiak. Ini masuk dalam sunnah Nabi Ibrahim, dikekal bersugi setiap kali sembahyang, kita bersugi, kan. Itu juga daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Pakai seluar dalam, tak boleh pakai seluar dalam. Kita kena pakai seluar dalam 24 hours. Jangan tak pakai, duduk di rumah pun kena pakai seluar dalam. Kita malu kepada bumi, kita berjalan atas wajah ibu kita. Bumi itu ibu kita lah. Kita berjalan atas wajah ibu, malu kepada bumi. Tutup kemaluan kita. Itu sebabnya syariat Nabi Ibrahim yang dikekalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dikukuhkan siap dalam mazhab Hanafi, cukup kuat ni, ya. Orang Hanafi cukup jaga sungguh, ya. Jadi itu ni antaranya lah yang boleh kita ikut, kata maksud tadi. Maka jadilah kalam musannif itu atas jalan hincir, yakni umat Ibrahim umpamanya mengikut akan Ibrahim, dan umat Musa mengikut akan Musa, dan umat Isa mengikut akan Isa, dan seperti demikianlah. Dan katanya pada segala perkataan mereka itu, dan segala perbuatan mereka itu, dan segala takrir ini perakuan mereka itu, dan diam mereka itu, diam, ya, sukut diam mereka itu, lain daripada khususiyah. Semua kita akan ikut. Diam Nabi pun ada kira, ya. Dipanggil contohnya macam Rasulullah dicadang nak buat mimbar, Rasulullah khutbah, hanya berdiri atas tanah, hanya berdiri, di orang belakang tak nampak. Justru bangkit sahabat tanya Rasulullah, kenapa tidak kalau kita buat satu mimbar, ya, supaya Tuhan boleh berdiri, kami di belakang nampak. Nabi tak kata boleh ke tak apa, kan. Nabi diam, macam kata apa. Diam tu diam dengan izin. Diam tu bererti setujulah. Tapi bukan semua diam boleh setuju. Diam anak darah tak boleh setuju. Nampak? Dan tanya anak kahwin tak? Mau kena kata dulu tu, baru terima lah, tak boleh. Kalau ditanya nak kahwin lah, diam, tunduk. Tunduk tu ada dua. Tunduk suka, tunduk meluat. Sebab tu diam. Diam seorang guru. Nampak tak? Jangan ambil kata sebagai satu keputusan yang utama. Kita bercakap tu perkara yang salah, Tok Guru tak kata apa, dia diam. Jangan kata kita bercakap tu betul lah.
Nampak tak? Mungkin dia nak jaga ayam goreng kita, ataupun tidak kena pada masa dia nak tegur. Nampak tak? Itu jadi tu kena jaga, ya. Makmum dengan imam, kan? Sebab tu kita tak boleh tegur imam sebagai tegur. Kalau makmum imam silap, kita tegur dengan niat tegur, batal sembahyang kita. Tak boleh. Nampak tak? Tu dia kena niat zikir. Dia kena niat zikir, ya. Tiba-tiba imam dia tak rukuk, dia terus turun sujud. Dia terus turun sujud, kan. Kita pun di belakang subhanallah. Bila nak keluar subhanallah tu, kita kena niat zikir. Kalau tak niat zikir, batal kita. Sebab imam tak boleh ditegur. Imam wajib diikut. Nampak tak? Kalau tak ditegur, itu retinya. Dia makna kata dia kena zikir, niat. Nak kata subhanallah tu kita kena zikir. Sambil keluar subhanallah tu niat hati, aku berzikir. Ya. Dia baca Quran, ayat dia tak kena. Dia tak dapat ayat, kita nak baca ayat juga kita kena niat zikir. Tak boleh niat peringat, tak boleh. Niat peringat batal. Itu mazhab Syafi'i. Nampak? Mazhab yang paling banyak yang berkata tentang niat. Ada 70 bab niat dalam mazhab Syafi'i. 70 bab niat saja dalam mazhab Syafi'i lah. Nampak lagi? Tidak ada mazhab lain macam tu. Oh, tinggi, ya. Banyak dan luas dalam mazhab Syafi'i. Bab niat saja 70 bab. Faham, ya? Jadi maknanya kita kena faham sampai tahap tu lah, baru kita dapat perkara ini dengan sebenar boleh kita bawa dengan betul. Baik, sambung lagi, ya. Dan kata pada segala perkataan mereka itu dan segala takrim mereka itu dan diam mereka itu yang lain daripada khususiah dengan mereka itu, Nabi ada 1000 khususiah yang kita tak boleh ikut. Khususiahnya hanya untuk Nabi saja boleh buat, kita tak boleh. Tuan, saya tak bawa kitab syarah Nurul Zulam, syarah Aqidatul Awam, tak bawa kitab. Tak boleh baca lah bagi tuan-tuan dengar khususiah Nabi, kan. Nabi boleh menikah, Nabi dia nak menikah tak payah ada wali. Dia nak menikah dengan siapa dia boleh menikah terus, ya. Tak payah ada saksi, tak payah ada wali. Ni hang bagi saksi aku nak menikah, Nabi tak nak buat tu. Tak boleh. Nabi nak menikah perempuan mana dia berkenan, hang mau tak aku nak menikah hang? Hang mau tak aku sudi aku nak hang jadi isteri aku? Dia kata sedia. Maka demikian itu, ya, aku nikahkan aku denganmu sebagai suami. Jadi itu dia Nabi. Tapi Nabi tak buat lalu tu. Nampak tak? Nabi ada tertib adab, tapi tak panggil orang. Dia panggil orang main tengok lah. Dia panggil sahabat dia main tengok. Abu Bakar As-Siddiq dia ada, Umar dia ada. Ya. Sebab orang tak faham, tak reti apa kata fitrah. Nampak tak? Ada satu ketika tu Rasulullah dah menikah dengan Safiyah. Semua tak tahu. Isteri-isteri Nabi pun tak tahu kata Nabi dah menikah dengan Safiyah. Ya. Tiba-tiba satu ketika Nabi jumpa Safiyah di jalan. Adalah Safiyah tu ada urusan. Nabi pula ada giliran isteri lain. Dia tak pergi rumah Safiyah, tapi dia jumpa Safiyah di jalan. Ada Safiyah nak beli apa nak, adalah urusan. Nabi bercakap dengan Safiyah. Dua orang sahabat Nabi, dia pamai daripada depan, nampak Nabi duduk bercakap Safiyah, dia pergi kencong ke lain, potong ke lain. Nampak tak? Ada pasal kan potong lain. Makna kata dia pas punya persangkaan yang tak sihat. Oi, Nabi bercakap perempuan mana ni? Nabi pintas tangkap tu, ni isteri aku tu tadi tu aku bercakap. Dah. Yang aku bercakap tu isteri aku. Baru tahu. Itu makna kata nikah Nabi tak payah buat kenduri wali urus betul tak, doang takat panggil orang betul tak. Nabi panggil saksi wali betul. Itu baru betul. Itu kita ambil faham macam itulah. Yang lain tidak. Kalau kita lain daripada Nabi, kena ada wali, ya, kena ada saksi wajib, kena ada, ya. Kalau tidak ada wali mujbir, kita ambil wali hakiki, kita ambil wali hakim. Itu antaranya lah. Itu bab muamalah, bab munakahah. Kita kena mengaji ke situ. Sambung. Khususiah Nabi mengikut Imam As-Suyuti, ulama hadis juga lah. Imam As-Suyuti ni dia kata Rasulullah ada 1000 khususiah, 1000 speciality Nabi Rasulullah yang kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut, tak boleh. Nabi menikah boleh menikah banyak mana pun, tak ada had. Nabi boleh menikah banyak mana pun, tak ada had. Itu dia. Ya, tapi Nabi dan menikah 9 orang. 4 jariah tu dia convert, 1-2 jariah dimerdekakan jadi isteri. Jadi 12. Itu dia. Lagi 2
cerai. Dia tak boleh hidup dengan Nabi. Dia nak gelang mah, tak boleh. Dengan Nabi, isteri Nabi mana boleh pakai gelang mah, pakai lipstick, tak boleh. Pakai anting-anting subang, tak boleh. Nampak? Tak boleh berhias. Kena pakai burdah. Banyak syarat nak jadi isteri Nabi tu. Nabi beritahu kepada dia, boleh terima tak syarat ni? Tak boleh terima, aku cerai hang habis. Dia pun tak mau, kan? Dia nak seperti mana perempuan-perempuan umum biasalah, boleh berdandan, boleh boleh bersolek, boleh pakai alat perhiasan apa semua. Macam orang lain lah, orang awam. Tak boleh, isteri Nabi tak boleh. Itu ada 2 isteri dia cerai. Nabi tak nikah, dia tak boleh ikut Nabi. Tak cerdik dua-dua ni, rugilah sayang. Tak mau jadi isteri Nabi kan, rugi besar. Itu dia. Itu di antaranya lah. Baik, sambung lagi. Dengan mereka itu, adapun segala khususiah dengan mereka itu, maka tiada harus kita mengikut. Tiada harus ni tak boleh. Bukan harus ni hukum taklifi. Bukan, ini bukan hukum taklifi. Ini sebagai hukum yang memutuskan hukum qat'i sebagai tidaknya mengikut sekali-kali seperti berkahwin lebih daripada 4. Dan tidur tidak membatalkan wudu. Kita batal. Kita tidur batal. Nabi tak batal. Itu khususiah Nabi. Tidak ada dalam mazhab manapun, semua mazhab mengatakan tidur batal. Kita tak boleh pakai hadis Rasulullah tidur tak batal, pakai hadis tu. Tak boleh. Aku nak ikut Nabi, Nabi tidur tak batal. Ada hadis. Tak boleh. Kata kita bukan Nabi. Itu yang beza sikit tu. Kata aku macam kamu, misal macam kamu, tapi bukan sama dengan kamu. Ada beza kan? Ada perkara yang aku tak sama dengan kamu. Antaranya, aku tidur, mata aku pejam, hati aku, jiwa aku, akal aku tak pejam. Itu dia, nampak tak? Akal aku berjalan, jiwa aku bergerak, hati aku hidup. Itu dia. Itu Nabi. Tak ada erti mati pendek. Kita lain daripada Nabi, mati pendek. Mati pendek Nabi tidak ada. Tidur Nabi bukan mati pendek. Tidur dengan jaga Nabi sama. Cuma sebagai manusia macam kamu adalah wajah tidur tu. Kau tidak terkejut juga tak tidur. Tu orang Quraisy, kafir Quraisy kata, kalau dia Rasul, dia mesti tak payah pergi pasar, tak payah berjalan bercampur, tak payah makan minum, nampak tak ya? Tak payah tidur, nampak tak? Dia mesti macam malaikat. Itu tuan ayat ni. Qul inna ma'ana basharun mithlukum yuha ilai. Ya. Aku ni adalah manusia macam semisal kamu lah. Tapi bukan macam kamu ya. Sebab ada perkara yang aku dikecualikan, tidak diberi kepada kamu. Itu kekuatan diberi oleh Allah kepada Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi makanya khususiah ini, adapun segala khususiah dengan mereka itu, maka tiada harus kita mengikut sekali seperti berkahwin lebih daripada 4, tidur yang batalkan wudu dan lain. Dan diketahui daripada mereka itu bahwasanya tidak harus bagi kita yang mukallaf bahawa tutup pada berbuat sesuatu daripada barang yang sabit daripada perbuatan Nabi SAW, kerana ihtimal ya, ihtimal barangkali khususiah tetapi mengiakan dia pada sekalian perkataan dan segala perbuatan, melainkan barang yang sabit bahwasanya setengah daripada khususiahnya. Kita walaupun Nabi suruh ikut, kita suruh ikut Nabi, ada perkara yang Nabi buat yang kita tak diberitakan. Nabi tak minum susu pada hari Rabu. Hari Rabu Nabi tak minum susu, sebarang usul ya. Hari Sabtu Nabi tak makan ikan. Ikan tak makan. Ya. Tidak. Hari Selasa Nabi tak makan daging. Nampak tak ya? Tidak. Nabi makan daging hari Khamis. Sekali seminggu. Sekali seminggu Nabi makan daging. Dan makan daging Nabi tak tunduk, tak bongkok. Nabi makan daging tegak macam tu, ambil daging je. Kita makan daging kena bongkok. Duduk rentam. Nampak? Nabi makan daging tidak tunduk, dia duduk macam biasa, ambil daging mai ke mulut dia, macam makan kacang. Nampak ya, tak ada nampak rentak. Tu Nabi makan daging, nampak. Kita makan daging pulih habis belum mulut, 5 jari belum tak itu tadi nak merah muka ya. Kalau yang putih kelabu merah lah, kalau yang hitam tu dia kelabu tu dia. Subhanallah. Ada hari ikut. Tapi kita tak suruh ikut. Nabi tak suruh ikut, sahabat pun tak buat. Nabi tak minum susu hari Rabu, dia pun tak ikut. Tapi ada nak ikut secara langsung lah, jangan hebah lah pada orang. Nampak tak? Kita orang ikut tu bagus lah. Itu khususiah Nabi. Khususiah tu kita boleh ikut, tapi kita tidak boleh tekan dia sebagai perkara yang mesti diikut. Faham? Macam tadi lah.
Nabi tak minum susu tu kerana memulia meraihkan Nabi Allah Saleh. Pada hari Rabu tu tak dia bagi dia ambil susu. Nampak tak? Ya, tu dah. Sebab hari tu satu hari dia kena cuti. Dia nak minum air. Nampak tak? Hari lain apa ambil susu dia. Hari tu dia kena rest, dia nak kena minum air tasik, unta Nabi Saleh. Maka tu hari Rabu tak dibenarkan dia minum susu, Nabi tak minumlah susu. Hari Sabtu jangan tagak ikan. Nampak tak? Nabi tak makan ikan. Hormat Nabi Daud alaihissalam. Nampak? Hari Selasa Nabi tak makan daging. Ya. Hormat Nabi Musa alaihissalam. Nampak? Hari itu sembelih lembu. Lembu pasal nak cari pembunuh. Yang masuk dalam surah Al-Baqarah tu kan. Nabi Musa sembelih. Daging tu dia tak makan. Hari itu tak makan lembu tu. Sembelih tak makan lembu tu. Ya. Kerana nak ambil lidah lembu, pergi pukul atas mayat tu. Mayat tu. Pukul-pukul mayat tu bercakap. Dia kata yang bunuh aku ni nak belakang aku sendiri bunuh. Atau anak saudara aku bunuh aku dia dah. Mati balik. Baru tahu pembunuh dia siapa. Nampak tak? Maka tu Nabi Musa respect hari itu tak makan daging. Nampak tak? Maka Nabi Muhammad pun tak makan. Kita nak ikut boleh lah. Tapi jangan suruh orang paksa lah. Kan? Keluarga rumah kita nak makan. Abang hari ni jangan makan daging, aku tak makan. Kacau anak bini kita tak makan sama lah. Aku hari ni tak minum susu, yang abang jangan minum susu. Tak boleh lah. Tak kena lah. Itu artinya ada perkara yang boleh kita ikut, tapi jangan paksa orang turut. Nampak? Begitu kan? Ada sunah-sunah Nabi, macam hari Khamis, Isnin Nabi puasa. Kan? Kita boleh puasa lah. Jangan paksa orang susah. Ya? Jangan lupa paksa orang puasa. Kan? Ada sebab-sebab. Siapa yang nak puasa, kita boleh ambang saya keanjuran dia, kebaikan dia, fadilah dia, kelebihan dia, boleh ambang. Di atas perkara ni informasi yang jelas kita dapat fadilah sebagainya, kita sendirilah. Dia lebih kepada amalan yang melibatkan diri kita sendiri. Jangan paksa orang suruh puasa, tapi kita dedahlah kepada orang. Dedah kepada orang lain ya. Itu dia. Baik, boleh. Dan mata itu dikatakan tadi ini mengikut tadi khususnya kerana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita nak dapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kerana kita perlu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan kasih kepada kita, Tuhan akan kawal pegang kita, tolong kita, bantu kita. Semua perkara kita berada dalam kawalan Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah. Bebas, kuat. Itu dia bebas dan kuat. Itu ada hadis. Ya. Orang yang banyak ikut Nabi ni, kau yang kita ikut, kita tak, makanya ikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata oleh Muhammad, jika ada kamu kasih akan Allah, maka ikut oleh kamu akan daku. Nampak tak? Ikut aku. Artinya kamu kasih. Kata tanda kamu kasih kepada Allah, kamu ikut aku. Kalau kamu ikut aku tu, kamu kasih kepada Allah. Bila kasih kepada Allah, apa cara kita nak kasih kepada Allah? Apa dia yang boleh kita buat sebagai tanda kasih kepada Allah? Ada hadis sebut dua perkara. Pertama, kita tunaikan yang fardu dengan sempurna. Sembahyang dengan sempurna. Nampak tak? Ya Allah tak sebut dalam hadis, tak sebut sembahyang tu sempurna. Dia sebut haji. Nampak tak? Dia bawa ke rukun kelima sekali. Kalau sembahyang tu tak elok, rukun kelima kita rosak. Itu dia. Nampak? Satu dia pergi ke ujung sekali. Ya. Tak itu lah. Kan? Ya. Kata Allah kan, innal hajja wal umrata lillah. Ya, sungguhnya Allah Ta'ala dia kata haji dan umrah tunaikanlah. Haji dan umrah tu dengan sempurna. Maknanya sembahyang kita sempurna. Disuruh kita sempurnakan haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan kamu. Okey, wa atim hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah kamu dengan sempurna. Makna kata sembahyang kamu tu kena sempurna. Bila sembahyang kamu sempurna, boleh tunai haji sempurna. Maka kalau sembahyang kamu tak sempurna, haji dan umrah kamu tak sempurna, habis out, tak pakai. Sebab tu orang nak buat kerja haji, nak buat kerja umrah ni, dia kena kemas dia punya sembahyang tu. Nampak tak? Dia mesti sembahyang jadi ahliyah, master sembahyang tu. Baru umrah dan haji dia makbul dan mabrur. Nampak tak? Ambil wudu tak betul, baca Fatihah tak betul, pergi buat kerja haji. Macam mana? Macam mana nak terima haji tu? Sembahyang tak terima,
Dia baca sembahyang tak betul? Tak? Orang duk pergi umrah banyak, cuba cek tengok Fatihah dia. Betul tak? Ha? Berduyun-duyun duk pergi umrah ni kan? Dengan bangga pula kami pergi umrah. Apa pula? Ya. Tak gitu kan? Misal nak cukup baca Fatihah, atok dulu. Nampak? Saya buat kerja tu. Sebab kita masyarakat saya nak bawa orang pergi umrah. Saya panggil depan duduk dulu. Ini secara personality, kita tak panggil depan orang. Panggil seorang-seorang masuk bilik. Ni daftar dengan saya nak bawa. Saya nak bawa ni, besok saya akan tanggungjawab kepada Allah. Sebab saya bawa orang yang benar-benar berilmu untuk buat kerja. Nampak tak? Kita nak bawa jumpa Tuhan. Nak pergi umrah ni kita bawa dia jumpa Allah. Kita ziarah Allah, kita nak bawa dia tolong ziarah Allah. Kita tolong bawa dia menziarah Allah. Tentu kita kena bawa dengan sempurna. Dengan wuduk sembahyang tak betul, pergi bawa semua. Tuhan kata hang bawa orang apa mai gago ni. Kalau nak akad nikah kena bawa anak turunan sempurna betul tak? Tak ada qadi yang tak boleh pergi ajak dia dulu. Nampak? Ha, pengapit tu nanti kena sebut. Ha, tu kita nak jaga tadi. Jadi makanya saya suruh baca Fatihah nak dengar. Tak betul Fatihah ni. Balik pergi majlis dulu. Kalau tak boleh Fatihah tak boleh pergi tau. Saya bawa tu pakai. Tak boleh pergi, saya nak bawa. Tuhan ditanya saya. Nampak tak? Saya mutawif, saya akan kena tanya di depan Allah. Nampak tak? Bukan kita mau duit. Kalau pegang tak duit, bawa pergi yang punya pasal, aku nak kira apa. Bukan aku nak bahang punya suka, aku tolong bawa ya. Tak boleh pakai hal itu. Islam tak pakai hal itu. Nampak tak? Dia kena tanggungjawab sampai depan Allah besok. Besok dia akan jadi saksi. Hang pergi umrah, siapa yang bawa hang pergi? Tengok. Hang pergi dengan siapa? Dia kena ada dia punya talian tu. Sanad tu kena ada. Tu faham benda tu hadis tu orang tak perhati. Tu saya takut bila orang nak pergi umrah, dia takut. Tinggal nak pergi takut ya. Betul ke kawan ni? 24 jam duduk di kedai nasi kandang tetapi umrah. Jangan. 24 jam duduk kedai nasi kandang. Belum jaga nasi kandang, pagi petang kena 24 hours pula. Tak pergi mana kan? Tak nampak pergi mengaji, tak nampak pergi masjid, gagah-gagah sekali dua kot. Jemaat nampak. Tentu cuy kita pergi umrah. Di mana? Orang dulu tu nak pergi umrah dengan kita. Saja kita highlight sikit lah tuan-tuan lah. Beritahu lah siapa nak pergi umrah ni. Tambah-tambah mutawif tu. Jangan duk tengok duit. Oh, jangan. Duk tengok dia punya allowance tu. Tak boleh lah. Allowance dia racun balik dekat kita tu. Nah. Kita kena tanya dia dulu. 10 ke 20 orang tak boleh. Sebelum nak daftar dia, kita kena minta dia sahkan dulu. Suruh mengucap dulu. 25 syahadah macam nak akad nikah. Itu cara saya lah. Nampak tak? Sebab saya takut tak mau bawa orang yang tak kenal. Sebab perintah Allah, wa atimul hajj wal sempurnakan haji dan umrah dengan sempurna. Makna kita dia kena sempurna rukun dulu tu. Syahadah dia kena sempurna, sembahyang dia kena sempurna, zakat, puasa tak apalah. Sebab dia ada tempat kita bergantung, ada bulan kita tunggu. Senang ya. Zakat ada pusat zakat bila kawal kita. Tapi syahadah sembahyang kita punya sendiri. Itu nak kena betul. Nampak? Bukan orang tanggung sembahyang kita. Orang tak tanggung. Kalau dulu zaman zaman matahari dulu lah. Faham matahari. Belum Pinang kan. Nak sembahyang, aku tak boleh sembahyang, aku malas hari ni, hang tolong sembahyang kat aku, mai RM1. Masa tu British currency cukup tinggi RM1 besar tu, RM1 British, dia Inggeris ada gambar Queen belakang King George ada gambar. RM1 cukup besar. Nilai sekarang ni macam RM1 masa tu, sekarang ni kalau sama nilai dengan RM200. RM1 dulu. Hang sembahyang kat aku tak? Puasa tu aku malas nak puasa. Puasa ambil RM1 aku. Ambil RM1 puasa kat dia. Ambil RM1 sembahyang kat dia. Itu ajaran matahari. Nampak? Tapi tak ada lah. Ni cerita ni awal 19 ya. Nampak? Awal tahun 19. Ya. Tunjukkan habis dia mai 19 20 12 dah habis lah, tak ada. Cuma bunyi-bunyi ajalah ya. Itu ajaran taslim dia panggil. Ajaran taslim. Mati tak nak mati, nanti Pak Ji bagi sijil dia nak mati. Nampak? Testimoni. Pak Ji ni bagi satu surat, habaq dekat muka nangkir. Assalam bagi muka nangkir apa semua. Ya.
ini orang Islam ni orang saya, pengikut saya apa begitu ini, dia adalah benar, saya akui dia soleh, sign, maka jangan dia diazab. Buah tiada dada, kapan? Buah nak kubur. Hampa habis balik seronok di rumah, jangan menangis. Ni Pak Haji dah bagi sokongan. Ya. Baru dengar kan cerita tu lah. Tu dia. Saya pun pergi tengok sekali, balik-balik beg dengan baju dah dia keluar. Bapak suruh keluar rumah. Hang jangan pijak. Saya pergi ikut tengok dia bukan apa. Masa tu tak ada yang ni. Tak ada lah. Sajalah pergi ada kawan tak nak pergi campur sikit lah. Tanya kat mak, mana dia pergi? Mak kata dia pergi Belfast, pergi kata pergi ni Kampung Matahari. Dia balik beg besar dari depan pintu dengan baju-baju saya tu. Hang jangan masuk. Hang keluar. Tu dia bapak saya punya marah. Subhanallah. Apalah cerita bila cerita melalut ni. Sambung sikit lagi ya, insya-Allah. Jadi makanya kita faham dan firman Allah wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Ikut oleh akan dia, yakni akan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. A'raf ayat 158. Semuanya telah ijma' segala sahabat dan mengikut Nabi SAW pada segala perbuatan dan segala perkataan ketiadaan terhenti, tetapi ini dengan ditilik bagi yang ghalib. Biasalah apa nak ikut Nabi ni, yang ghalib ni maknanya kata yang ada hadis, yang dibawa oleh jamaah muslimin, yang diamalkan dalam kalangan masyarakat umum, yang tu boleh ikut lah. Apa tak pelik jangan ikut lah. Yang tak ada asal, tak ada punca, tak ada dalil, jangan ikut. Itu dia sesat lah, kan? Itu dia lah. Termasuk akidah lah, paling penting bab akidah lah. Dan jika tiada, maka terkadang jatuh di perkara itu terhenti pada perang Fatahu Makkah, sekira-kira menyuruh akan mereka itu Nabi dengan berbuka puasa pada Ramadan, ya. Di Papi ada peperangan Fatahul kota Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun 10 Hijri di pada Madinah tu. 10 tahun dia di Madinah, kemudian bawa rombongan jemaah haji lah, nak buat kerja haji lah. Nak pergi buka kota Mekah tu, dia orang pergi dalam keadaan berpuasa Ramadan, bukan musim haji. Dia pergi awal sebelum haji, masuk Ramadan dulu dalam keadaan mana nak pergi puasa Ramadan di sana, kemudian baru ambil haji lah. Itu Nabi buat macam tu. Dia pergi awal. Nabi buat haji apa? Haji tamattu'. Nabi bukan buat haji ifrad, haji tamattu'. Maknanya masuk Ramadan, ya, bulan Ramadan, bukan bulan haji lagi, tapi berniat dengan umrah, tidak berniat dengan haji. Bila dengan umrah, lepas Ramadan tak balik Mekah, tak balik Madinah, dia kena kekal. Kalau balik mai, besok ni nak buat haji balik, kena tak boleh buat dah haji apa nama tu, dia kena ambil umrah balik. Tapi kalau dia pergi bulan Ramadan, tinggal di Mekah, masuk dah tanah haram tu, dia tak keluar. Ataupun kalau dia keluar, dia pergi negeri yang bukan negeri dia, disinggah di tempat kita pergi buat umrah. Contohlah Ramadan, habis kita buat puasa Ramadan tadi ni, kita pergi duduk di London tak? Nampak tak? Main musim haji baru masuk balik Mekah. Kita tak balik kampung kita lah. Kita Malaysia tak balik Malaysia. Ya? Kita terus pergi ke London ke pergi mana negara luar lah. Puasa di sana apa semua. Bila masuk musim haji, ya, mulai pada musim haji ni 1 Syawal tu masuk dah lah. Habis Ramadan 1 Syawal dah masuk musim haji. Kita pun baru masuk Mekah. Kita masuk dengan niat apa? Dengan niat haji, bukan niat umrah. Umrah kita dah kita buat tadi. Dan kita pun tak balik Malaysia lagi. Jadi kita niat haji. Ya. Haji itu namanya haji tamattu'. Sebab kita buat umrah dulu. Dan kita tak batal umrah kita. Umrah tu habis dan kita pun tak balik negeri kita. Kita terus masuk Mekah pada 1 Syawal ataupun sebagainya, dan kita berniat haji. Kita sampai di Kaabah Al-Musharrafah, kita bukan kena tawaf umrah, tawaf kudum. Hebat. Itu artinya haji tamattu'. Yang istimewa tak kena dam. Tinggi martabat dah. Itu Nabi buat. Kita tak nak tabung haji tak buat dulu. Tabung haji yang halau kita keluar, halau lah. Tabung haji bawa kita keluar 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah lah, bulan haji lah juga. Ya, 1 Zulkaidah, bukan masuk Ramadan. Dia kata mau masuk tu Ramadan, belum masuk 1 Syawal, kita pergi Makkah dengan umrah lah, bukan boleh buat haji. Nah, kita masuk umrah dengan niat umrah. Lepas umrah tu kita tak balik ke negeri kita, kita singgah negara luar. Maknanya kita masih dalam perantauan, masih dalam musafir.
Bila masuk 1 Syawal dan seterusnya, baru kita masuk Mekah. Sampai di miqat kita, sama ada mana miqat, tengok miqat mana kita lalu lah, ya. Maka di miqat tu kita pun berniatlah haji. Nampak tak? Jadi kita masuk Mekah, bawa haji lah. Haji, ya. Jadi bila kita masuk haji tu, kita tak kena dam lah. Sebab kita bukan buat umrah dalam musim haji, kita buat umrah dalam Ramadan. Nampak tak? Sikit ilmu kita faham, ya. Kita buat haji lah tu. Dia orang tanya kata Nabi buat haji apa? Haji tamattu, bukan haji ifrad. Ya, tapi gambaran dia, wajah dia macam haji ifrad lah. Nampak tak? Sebab dia masuk dengan haji, dia bukan boleh tahlul dah, dia kena tunggu, ya, 10 kena tunggu malam 10 Zulhijjah. Setelah sampai tengah malam baru dia boleh bertahlul awal. Ambil sikit lah gambaran dia, ya. Jadi berlaku kepada Nabi lah, bila Rasulullah masuk tanding umrah, dia masuk Ramadan, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah sebab dihalang. Orang kafir Quraisy tak bagi masih, Nabi tak boleh buat umrah. Jadi terpaksa Nabi kena tahlul. Nampak tak? Tahlul Asar nama dia. Jadi maka berkalan mereka itu atau tegahnya, maka menyampai Nabi akan qadah bijana kayu bekas minuman air, maka minum oleh mereka itu. Dia tak tahu lagu mana nak tahlul. Jadi kena batalkan puasa daripada dulu lah. Tahlul tak kena mengenal dengan batal puasa lah, tapi batal puasa daripada puasa dalam musafir boleh kita buka puasa, nanti tak? Wa man kana maridan aw ala safar, Al-Quran kata barang siapa dalam keadaan sakit ataupun safar, apa? Wa'idatu min ayyamin ukhar, maka dia boleh ganti pada hari lain. Maknanya dalam musafir dikira sebagai rukhsah, satu kemudahan. Ada 7 rukhsah untuk umat Islam mazhab Syafi'i lah, ya. Satu di antara 7 rukhsah ni adalah boleh berbuka bagi orang yang dalam musafir. Boleh. Jadi Nabi dia suruh buka, Nabi dia tak mau. Dia tak tahu nak buat macam mana. Nabi ambil gelas, Nabi minum. Ambil bijana bekas, ya. Nabi pun minum. Nabi minum, buka puasa. Semua pakat minum, buka puasa. Oleh kerana kita ada ni satu bab lagi, kita ada niat umrah ni. Kita nak batal ihram kita macam mana? Nampak? Tu nak. Dia perang Hudaybiyah dia panggil. Perjanjian Hudaybiyah. Maka terpaksa Nabi SAW cukur rambut pula, dia pun cukur lah. InsyaAllah kita sambung lah. Dan pada Ghazwah Hudaybiyah kita ambil di sini nanti, sambung insyaAllah. Qul qawli hadha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.